Waktu Cina perang dengan England, macam mana orang putih nak hancurkan orang Cina? Dia bawa candu. Orang Cina ni dah. Artinya orang Cina ni kelas dia Jackie Chan, Jet Li dah. Kelas dia. Tapi Jackie Chan, Jet Li pun kalau kena candu, tak cara ke kerja tu. Letak peti situ pun tak isap candu situ. Jatuhnya Cina ni antara sebabnya diberi candu oleh orang putih. Jatuh Cina tu, kalahnya Cina di tangan orang putih. Kenapa? Kerana candu. Bila isap candu, bila dada. Dan bangsa Melayu sekarang ni lah ke mana jatuh? Jatuh bangsa Melayu sekarang ni tuan-tuan dia dengan dadah, dengan pegu dia. Tak ada sebab lain. Antara dia, faktor dia. Saya mingguan 2-3 tahun ceramah di Puspen, pusat Serenity Besut. Kamu aja. Kau dengar saya ceramah tu Melayu belakang. Saya pergi kat saya, Ustaz kenal tak saya? Saya anak murid Ustaz waktu sekolah sains saya. Tak ingat. Saya ni kerja, saya jadi boleh. Mula-mula hambat dadah, lepas tu teh dadah, lepas tu mabuk dadah, lepas tu duduk kat pusat Serenity. Nampak? Hak sekolah sains, hak apa dia jadi boleh tu. Bila kena benda tu, rosak tuan-tuan dia. Lemah. Sekarang kata hak dia saya ni Melayu. Tak ada Cina. Cina dia jual je. Dia jual. Hak mabuk, hak punuh, hak rosaknya orang Islam, orang Melayu Islam. Ini adalah satu cara bagaimana nak melemahkan bangsa kita. Tuan-tuan dia kena jagalah betul-betul supaya jangan kena benda tu. Jangan terkena. Kalau kena artinya banyak kerja, macam-macam yang buat. Ada penyanyi 3 kali masuk pusat Serenity. Tak hisap. Masuk tak kena, tubik pula. Masuk tubik. Saya Datuk Pati pengasih. Sama-sama keluar dakwah. Dah. Dia ni sekali jadi datuk. Tanya dia, macam mana nak jadi ahli pengasih? Dia kata ustaz kena isap dada, lepas tu kena putih, baru boleh jadi ahli. Dia kata tak. Dia artinya nak jadi ahli pengasih ni, saya ni kena isap dada dulu. Lepas isap dada ni, tubuh gemuk jadi guru dah. Lepas tu pergi pulih semula, sudah pulih balik, baru boleh jadi ahli pengasih. Selagi tak isap dada, selagi tak boleh, tak boleh. Jadi pas ni saya ni pas mati tak boleh jadi ahli pengasih. Pasal saya mati anda. Jadi tuan-tuan dia, lagu mana nak rosakkan satu bangsa? Sekarang saya nampaknya bangsa saya duduk di sekolah. Saya duduk di sekolah ni, rakyat semua kau pelajar. Jangan terlibat, jangan setuh, jangan rasa terliur. Biar kita rasa jijik. Biar kita rasa apa? Benda ni aku nak wiladah ni kamu, nak wipik kuda kamu. Biar rasa tak usia tu semua orang nak wipik lagi babi. Dah, dia kata mari ya buka puasa ni. Lauk apa? Kita buat ni ekoh babi kecil. Dah. Ni ekoh babi kecil buka puasa. Artinya dengar babi tu kembali liur dah, tak usia dah. Tak usia aku biar ada pun. Ada juga orang Melayu buat kerja gitu. Artinya biar benda tu sehingga kita rasa tak usia, jiwa kita, perasaan kita tolak, insya-Allah kita akan selamat. Jadi tuan-tuan belia, benda ni benda luaran belaka. Benda luaran. Kalau kita iman kuat, kita tidak akan jatuh dalam perangkap musuh. Saya tak rayak siapa dia musuh. Siapa dia hok jebui apa tak. Rayak cuma supaya kita selamat. Supaya kita, anak kita, warga kita, generasi kita selamat daripada benda-benda ancaman ni tuan-tuan. Saya rayak ni atas dasar saya seorang guru. Guru di sekolah dan juga saya ni nak rayak pada tuan-tuan, jaga pakat jaga bangsa kita, agama kita. Pasal apa? Pasal benda ni akan menyebabkan runtuhnya satu generasi. Menyebabkan runtuhnya satu generasi. Apakala anak-anak muda kita boleh harap, nah, macam Cina tadi kalah sebab sandu, kita tak sewi bunyi. 100 tahun lagi, kata mana bangsa Melayu? Nah, bangsa Melayu kena dadah belakang, kena kuda belakang. Artinya bangsa Melayu sudah pupus daripada dunia ni kerana benda-benda macam ni. Apa benteng dia tuan-tuan dia? Benteng dia ialah agama. Agama inilah benteng yang akan menyelamatkan kita daripada apa sahaja ancaman. Allah Ta'ala akan beri keselamatan dengan agama. Pasal apa? Pasal Tuhan akan melihat orang yang bantu agama dia. Mana dalil dia? In tansurullaha yansurkum. Bila mu tolong Allah, Allah tolong kamu. Dah, fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah pada aku, maka aku ingat pada kamu. Mu ingat pada aku ingat pada kamu.
Dan orang yang masuk syurga tidak menyesal ahli syurga kecuali masa-masa kosong atas dunia yang dia boleh berzikir tapi dia tidak berzikir. Atas dunia dia boleh berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masya Allah. Dia boleh berzikir, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia boleh sebut, dia boleh zikir tapi dia tidak berzikir. Maka di hari akhirat dia akan menyesal walaupun dia sudah masuk syurga. Jadi tuan-tuan dia, marilah kita sama-sama kembali semula kepada benda yang akan dapat menyelamatkan kita daripada mahsyar, di atas titian sirat, di hari akhirat. Kerana dunia ni tempat yang sementara. Dunia ni tempat yang sementara, tak ada tempat yang kekal abadi.